Dalam negara kita, kita sekarang tengah mengalami ekonomi yang tidak stabil, ekonomi yang sampai satu tahap kita tak boleh nak tarik nafas lega. Kita gembira dengan ekonomi begitu, yang mana dengan harga barang naik, OPR naik dan sebagainya. Ketahuilah, dalam Al-Quran, Allah ada nyatakan, Allah ada ceritakan kepada kita bagaimana dalam satu zaman yang terdahulu sebelum Nabi SAW lagi dilahirkan. Zaman itu dikenali zaman yang 7 tahun kemarau yang berpanjangan. Dan zaman itu berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mana Nabi Yusuf diangkat menjadi pemerintah, menjadi pimpinan negeri Mesir ketika itu. Dalam keadaan Nabi Yusuf di penjara, dia mengeluarkan satu idea yang sangat bernas, mengeluarkan satu idea yang sangat bagus. Jadi kisah ini berlaku sebelum tu lagi, yang mana kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke bumi Mesir, dijadikan sebagai anak angkat pemerintah Mesir ketika itu, dan Raja Mesir sangat menyayangi Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu bila mana Nabi Yusuf difitnah dan sebagainya, di penjara, dalam keadaan Nabi Yusuf di penjara itu, dalam satu hari Raja Mesir ketika itu bermimpi, yang mana dalam mimpi Raja Mesir dia melihat ada 7 ekor lembu betina yang gemuk memakan 7 ekor lembu betina yang kurus, dan ada 7 tangkai gandum yang warna hijau, dan di sebelahnya ada 7 tangkai gandum yang sangatlah kering. Maka Raja Mesir ketika itu bangkit daripada tidur, maka esokkan hari dia mengumpulkan seluruh para bijak pandai, para pentafsir dan sebagainya untuk mentadbir mimpinya. Lalu ketika itulah dalam ramai-ramai pemerintah ataupun ketua-ketua di bumi Mesir ketika itu tak mampu untuk mentafsirkan mimpi Raja Mesir ketika itu. Dalam keadaan Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mana Nabi Yusuf berada di penjara, dia berkawan dengan seorang lelaki. Mana lelaki ini selalu saja mendatangi Nabi Yusuf, kerana lelaki ini tahu Nabi Yusuf adalah seorang manusia yang baik, seorang manusia yang soleh. Dia tak tahu yang Nabi Yusuf itu adalah Nabi dan Rasul. Lalu bila mana dia keluar daripada penjara, Nabi Yusuf ni bagi tahu kepada dia, seandainya kamu keluar daripada penjara, bagi tahu kepada Raja Mesir yang aku ni tidak bersalah. Back to story. Dalam suasana yang Raja Mesir termenung, apakah yang dimaksudkan mimpinya? Seluruh para menteri-menteri tak mampu untuk menafsirkan mimpi. Termenung-termenung, maka datanglah kawan kepada Nabi Yusuf yang baru saja dikeluarkan daripada penjara, menjadi pelayan istana, mengeluarkan air, dulang, buah-buahan dan sebagainya. Lalu dia kata kepada Raja Mesir, wahai tuanku, sesungguhnya dalam penjara sana aku ada seorang kawan, yang mana sebelum ini kawan aku itu pernah menafsirkan mimpi aku, yang bila mana aku keluar daripada penjara, aku akan menjadi pelayan istana, aku akan tolong angkat buah untuk tuanku dan sebagainya. Dan mimpi itu adalah mimpi yang benar, tafsiran itu adalah tafsiran yang tepat. Maka molek kalau tuanku bagi mimpi tuanku ni minta dia tafsirkan. Maka tuanku izinkan. Lalu bila mana tuanku tahu yang lelaki itu adalah Yusuf, maka dia minta untuk ceritakan kisah ini kepada Yusuf alaihissalam. Lalu bila mana sampai kepada Nabi Yusuf pun mentafsirkan mimpi. Maka bila mana ditafsirkan mimpi, maka Raja Mesir ketika itu sangatlah gembira. Lalu diminta Yusuf untuk keluar daripada istana dengan dibersihkan nama Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah yang ditafsirkan mimpi Nabi Yusuf? Sampaikan Raja Mesir ni rasa lega bila mana tafsiran mimpi itu diberikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yusuf, wahai tuanku, nanti tuanku akan mengalami satu musim yang akan kemarau selama 7 tahun yang berpanjangan. Bukan sahaja berlaku di negara kita, malah negara di kejiranan kita pun akan mengalami krisis ekonomi yang sangat teruk. Maka bila mana Nabi Yusuf bagi mentafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf kata, ketika mana baru saja keluar daripada penjara, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh selama 7 tahun berpanjangan, berturut-turut 7 tahun berpanjangan bersungguh-sungguh. Kemudian apa yang saja kamu ambil daripada tangkai-tangkai itu, biarkan pada tangkainya, kecuali kamu ambil sedikit untuk kamu makan. Pertama,
Kedua, kata Nabi Yusuf, kemudian akan datang selepas tempoh 7 tahun itu akan berlaku kemarau yang berpanjangan yang akan menghabiskan makanan-makanan yang kita sediakan bagi, kecuali sedikit daripada apa yang kita simpan. Faham tak? Yang pertama, ambil, kita makan dan simpan. Yang kedua, 7 tahun berpanjangan. Apa yang kita makan selalu tu kita akan habis, dan kita makan apa yang kita simpan ketika itu. Dan nombor 3, kata Nabi Yusuf, kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan, dan padanya mereka dapat memerah hasil anggur, zaitun dan sebagainya. Maka daripada strategi yang Nabi Yusuf keluarkan ini kepada Raja Mesir, kepada seluruh anak buah di Mesir ketika itu, mereka akur dan mereka ikut apa yang disarankan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Persoalan dia, bagaimana Nabi Yusuf ni daripada penjara, dia boleh mengeluarkan satu idea yang sangat bagus, idea yang sangat bernas. Bahkan idea Nabi Yusuf ini boleh menyelamatkan beberapa negara di sekitar bumi Mesir ketika itu. Kerana bila mana kemarau berlaku, bumi Palestin datang, bumi Iraq datang untuk menimba, untuk mengambil sedikit makanan di bumi Mesir. Bagaimana Nabi Yusuf boleh keluarkan satu idea itu? Tak lain tak bukan disebabkan Nabi Yusuf ini adalah seorang Nabi dan seorang Rasul dan seorang yang bijak pandai. Sebab itulah dia boleh mengeluarkan satu idea yang sangat bernas, idea yang sangat bagus. Sebab itulah bila mana kita baca kisah Nabi Yusuf, bagaimana dia mengatasi krisis ekonomi, ada 5 perkara yang Nabi Yusuf buat. Nombor 1, Nabi Yusuf sangat yakin kepada Allah, yang mana Allah itu bersama dengan kita. Tak kisahlah apa jua krisis, apa jua masalah itu datang, Nabi Yusuf yakin yang Allah bersama dengan kita. Nombor 2, apa yang kita boleh belajar daripada kisah ini adalah usaha yang luar biasa. Bagaimana Nabi Yusuf mengarahkan bala tenteranya untuk menanam selama 7 tahun berturut-turut, tak cukup dengan itu, bersungguh-sungguh bercucuk tanam. Kerana usaha yang luar biasa akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Nombor 3, Nabi Yusuf buat adalah simpan dulu baru belanja. Nabi Yusuf kata, hasil daripada itu kamu ambil untuk kamu makan secukupnya, selebihnya kamu simpan. Ambil, simpan, ambil, simpan. Simpan dahulu kerana nanti kemudian bila mana berlaku 7 tahun kemarau berpanjangan, ketika itulah hasil yang kamu simpan yang sangat banyak, kamu gunakan pada waktu itu. Dan nombor 4, apa yang Nabi Yusuf buat adalah utamakan yang lebih utama. Utamakan yang lebih utama. Yang mana satu yang utama, yang mana satu bukan utama ataupun bukan kepentingan pada ketika itu. Dan yang terakhir sekali, apa yang kita boleh belajar daripada kisah Nabi Yusuf adalah fokus kepada keperluan. Maka bila mana Nabi Yusuf keluar daripada penjara, direction pemerintahan Nabi Yusuf adalah untuk mengeluarkan bumi Mesir daripada krisis ekonomi. Maka direction Nabi Yusuf adalah direction yang betul. Matlamat dan visi Nabi Yusuf adalah matlamat visi yang benar. Sebab itulah segala tindak tanduk, segala pemerintahan, segala arahan yang dikeluarkan oleh Nabi Yusuf, dia berlandaskan kepada direction, keperluan, apa yang diperlukan buat rakyat bumi Mesir ketika itu, dan kita tengok hasilnya. Bahkan daripada bumi Iraq, bumi Palestin, bumi Syria datang ke bumi Mesir untuk mengambil sedikit bekalan makanan untuk mereka bawa balik ke bumi mereka masing-masing. Lalu kita tengok krisis ekonomi ini bukan berlaku di negara kita sahaja. Kita kena admit, kita kena terima kerana masalah ekonomi ini berlaku di negara-negara lain juga. Cuma bagaimana pemerintahan, bagaimana pemimpin boleh berjaya keluarkan negara mereka daripada krisis ekonomi tersebut.